Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Benar ya Tuhan, kasih-Mu-lah yang memulihkan kami. 主啊，真的是你的爱让我们痊愈， Kuasa-Mu-lah yang mengorbankan dan memberikan roh kepada kami. 是你的爱赐给我们你的灵， Sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang kepada Engkau ya Tuhan. 好让我们能够分享起来。今天早上来敬 Bahkan 拜， kami boleh menikmati kasih-Mu di dalam hidup kami. 甚至我们可以享受你的爱在我们的生命里。 Yang sudah Engkau nyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. 你已经彰显你的爱，借着主耶稣基督， Yang memberikan diri, 并且已经舍身 yang hadir di tengah-tengah kami. 存在在我们当中， Sehingga kami boleh menerima kasih dan anugerah-Mu. 好让我们能够接受你的恩典与爱。 Pada pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu. 今天早上我们要学习主你的道， Biarlah Tuhan pimpin dan memberkati setiap kami. 求主带领，并且祝福我们每个人。 Pakai kedua hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. 使用你两位仆人能够表现你的真理， Dan berkati setiap kami yang mendengarkannya. 祝福每个人聆听的。 Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. 我们将这段时间交托在你的身手里， Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 唯有奉靠我们主耶稣基督的圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Shalom. 平安， Silakan duduk Bapak Ibu. 大家请坐。 Selamat pagi. 早上好， Kita bersyukur kepada Tuhan jika pada pagi hari ini kita boleh datang dan beribadah kembali. 我们非常感谢神。如果今天我们可以一起倒回来敬拜神， Di tahun yang baru, di bulan yang pertama, kita terus membicarakan dan membahas mengenai kasih. 在新的一年，在第1月，我们一直的讨论关于爱。 Dan biarlah apa yang sudah kita pelajarin, kita bahas mengenai tema kasih, sungguh boleh kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. 但愿我们所讨论的关于爱，我们可以应用在我们每天的生活里。 Jika tema besar kita pada bulan ini mengenai kasih Allah, 如果我们大题目在这个月就是关于上帝的爱的话， dan pada hari ini kita belajar bagaimana kasih Allah itu bisa kita aplikasikan dan kita boleh saling mengasihi. 并且我们今天要学习怎样应用上帝的爱，我们可以互相的互爱。 Kalau minggu pertama, contoh Nael sudah menyampaikan mengenai necessity, quality, dan eternity love. 如果在第1个礼拜那单月传道已经说的关于我们爱的品质、爱的质量。 Dan minggu kedua, contoh Tona sudah sampaikan mengenai dasar dan perintah untuk mengasihi. 然后第2个礼拜，多拿传道也已经说到关于我们爱的根基，并且我们推动爱的力量。 Nah pada hari ini kita belajar mengenai saling mengasihi. 今天我们要学习彼此相爱。 Nah di dalam belajar untuk mengasihi ada dua hal yang ingin saya sampaikan, kita renungkan bersama-sama. 在怎样学习我们彼此相爱，我们要有2件事要一起来思想的。 Kalau saya ibaratkan mobil, 如果我形容的话，汽车， ketika kita bicara mobil itu berjalan atau touring, 如果我们说汽车正在走的时候，或者在游的时候， supaya dia bisa berjalan atau touring dengan baik, 好让它能够顺利的走向， maka harus diperhatikan hal-hal yang lain. 我们就要注意看几个事项， Mungkin bensinnya, 就是它的油， akinya, 然后它的电池， dan lain sebagainya. 还有其他的事， Supaya mobil itu bisa berjalan dengan baik. 好让那辆汽车可以好好的走动。 Nah pagi ini untuk di dalam perenungan firman kita pada pagi hari ini, saya akan mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan. 今天我们要思想神的话，我们一起来看一段经文， Yaitu terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21. 也就是约翰一书第4章第7节到21节。 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21 akan dibacakan dari ayat 7 sampai ayat ke-15 dalam bahasa Indonesia, setelah itu 16 sampai 21 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 约翰一书第4章第7到第15节是用印尼文来念，然后第16到21是用中文来念。
1 Yohanes pasal 4 ayat ke-7, Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. 约翰一书第4章16节，我们用中文来念：神爱我们的心，我们也知道也信。神就是爱，住在爱里面的就住在神里面，神也住在他里面。这样爱在我们里面得以完全，我们就可以在审判的日子坦然无惧，因为他如何，我们在这世上也如何。爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕去出去，因为生怕里含着刑罚。惧怕的人在爱里未得完全。我们爱，因为神先爱我们。人若说我爱神，却恨他的弟兄，就是说谎话的。不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。爱神的也当爱弟兄，这是我们从神所受的命令。 Nah, di dalam bagian ini saya akan membaca sekali lagi ayat ke-7 dan ke-8. 在这段经文，我要再重复第7节和第8节。 Ya, kalau Bapak Ibu melihat di layar ini ada bagian yang saya kasih warna dan garis. 弟兄姐妹，如果注意看，这有我放颜色的，然后有点歪的字， Yaitu mengenai kasih itu berasal dari Allah 就是关于爱是从神而来的 dan Allah dan mengenal Allah. 并且认识神。 Nah, Bapak Ibu, seperti contoh yang saya katakan tadi, 就好像我刚才说的例子， ketika kita mau touring, 当我们要走动的时候， mobil bisa berjalan dengan baik 好让汽车能够好好的走。 tanpa minyak, 如果没有油， mobil tidak akan bisa berjalan dengan baik. 汽车就不能走动。 Ketika kita bicarakan untuk saling mengasihi, 如果我们说到彼此相爱， kita menyadari terlebih dahulu bagaimana supaya kita bisa saling mengasihi dengan baik. 我们要先意识到我们怎样如何能够好好的彼此相爱。 Lalu kasih itu dari mana? 然后爱是从哪里来呢？ Kalau kasih itu hanya dari diri sendiri, 如果那个爱是发自我们自己的话， kita tidak akan mampu untuk mengasihi lebih sungguh. 我们就不能够真正的去爱， Karena kasih manusia itu bersyarat. 因为人的爱是有条件的。 Engkau mengasihi aku mengasihi engkau. 你爱我，我就爱你； Engkau tidak mengasihi aku akan lebih jahat dari engkau. 如果你不爱我，我会比你做得更坏。 Itulah kasih manusia yang berasal daripada diri manusia. 这就是人的爱是从自己发出来的。 Namun pada pagi hari ini ketika kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ini, 但是今天早上，当我们念到约翰一书第4章刚才的， dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. 他说：“亲爱的弟兄，我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的。 Kasih itu bersumber daripada Allah.
爱的源头就是上帝， Dan Allah itu sumber daripada kasih itu sendiri. 上帝就是爱的源头。 Poin yang pertama kita belajar, Allah adalah sumber kasih. 第一点，我们学习到的就是爱的源头就是爱，就是上帝。 Jadi dikatakan kasih berasal dari Allah. 之所以说爱是从神而来的， Dan ayat ke-7 dan 8 dikatakan Allah adalah kasih. 第7节到第8节说上帝就是爱， Allah pada dirinya sendiri adalah kasih. 上帝本身就是爱， Ia adalah sumber kasih. 他是爱的源头， Ia tidak mendapatkan kasih dari tempat lain. 他是不是从别处得到爱， Sehingga ia memberikan kepada kita kasih itu. 好让他能够分享给我们那爱， Tapi ia adalah kasih itu sendiri 但是他本身就是爱， yang bersumber pada dirinya. 是发自他自己， Sehingga pada dirinya sendiri ia memberikan kasih itu kepada kita. 所以他从他自己给了我们他的 Dan 爱 kita boleh menerima kasih Tuhan. 并且我们能够接受上帝的爱， Sehingga kita bisa saling mengasihi. 我们就能够彼此相爱。 Bapak Ibu, ketika Allah menyatakan kasihnya bagaimana kepada kita? 但上帝彰显他的爱对我们是怎样？ Di dalam ayat ke-9 dan ke-10 dikatakan, yaitu Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. 在第9节记载，神差他独生子到世间来，使我们借着他得生。 Minggu lalu ada satu kalimat dari Contoh Tona cukup bagus. 上个礼拜德纳传道说到一句话很好 Dikatakan kasih tak terbatas oleh perasaan, 他说爱是不能用感情来限制的， tapi melibatkan seluruh tindakan kita. 但是是包括我们所有的行动 Mungkin yang khotbah ini pria ya, 可能讲到的是男人 yang khotbah perempuan mungkin beda lagi ya. 如果讲到的是女人，可能有点不一样 Karena yang bapak-bapak atau laki-laki lebih rasional 因为男性比较理智 dibandingkan emosional. 彼此情绪化。 Jadi ketika kasih itu tak dibatasin atau terbatas oleh perasaan kita, 所以爱是不被我们的感情限 tapi 制， melibatkan seluruh tindakan atau perbuatan kita di dalamnya. 但是我们所有的行动就卷入在里面。 Jadi kalau mengatakan untuk saling mengasihi, 所以说到彼此相爱， mengasihi satu dengan yang lain, 我们互相的爱， kalau berdasarkan pada diri dan perasaan diri, 如果根据我们本身并且我们的感受的话， agak susah. 就比较难做到 Jadi。mungkin harus kita sedikit mematikan perasaan kita, 可能我们需要把我们一部分的感情弄死， mengabaikan perasaan kita, 忽略我们自己的感受， sehingga kita bisa mengasihi orang lain. 好让我们能够有能力爱别人。 Mudah nggak Bapak Ibu? 容易不容易，弟兄姐妹们？ Susah. 很难的， Apalagi ibu-ibu, 更何况是女士们 apalagi tipikal orang yang sensitif, 更不要说一点比较敏感的人的典型， perasaannya lebih dominan. 因为他的感受比较占据。 Dibandingkan nanti poin 2 kita akan belajar mengenai knowing God. 比起我们刚才等一下要学习关于认识神， Pemahaman dan pengenalan kita akan Tuhan itu tiba-tiba bisa hilang karena perasaan kita begitu dominan. 因为我们的感受太强烈了，让我们的认知对上帝可以马上的失去。 Nanti di bagian belakang kita juga belajar mengenai growing of love. 待会儿我们也要学习，我们要认识爱， Sehingga bagaimana kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. 好让我们能够彼此的相爱。 Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， ketika Allah mengatakan 当上帝说 Allah mengasihi kita, 上帝爱我们， bagaimana ia menyatakan kasih kepada kita? 他怎样彰显他的爱对我们呢？ Dia tidak hanya mengatakan aku mengasihi engkau, 他不是单单说我爱你， selesai begitu saja. 就这样的了结了， Karena dia adalah sumber kasih itu. 因为他是爱的源头， Dan kasih itu ada pada dirinya sendiri. 爱是发自他自己， Sehingga dia mau menyatakan kasihnya, 好让他要表现他的 ia 爱， mengutus anaknya yang tunggal datang ke tengah-tengah dunia. 他就差派他的独生子来到世界上。 Ketika dia datang di tengah-tengah kita, 当他来到我们中间， ia menjadi pendamai bagi kita. 他成为我们的保惠师。 Ayat ke-10 dikatakan,
在第10节这样说。 Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 上帝已经爱我们，所以为我们做了挽回祭。 Bapak Ibu, kata pendamaian tidak sama dengan perdamaian. Wan- Hampir sama ya sepintas lalu, pendamaian, perdamaian. 挽回祭在这里不同于和平。 Kalau perdamaian itu antara orang mendamaikan si A dan si B. 如果说到和平的话，一个人来和解2个人的话， Lalu didamaikan. 然后他们能够和平相处。 Tapi Yesus Kristus dia adalah pendamai. 但是耶稣基督他是挽回祭， Karena damai itu ada pada dirinya sendiri. 因为那和平、那平安就在他 Kasih 身 itu 上， ada pada dirinya sendiri. 爱存在在他身上。 Sehingga dia menyatakan kasihnya dengan mengutus anaknya yang tunggal datang di tengah-tengah kita. 所以上帝表现他的爱，借着差派他的独生子来到我们中间。 Bukan hanya mengatakan aku mengasihi engkau. 他不是单单说我爱你， Ketika Allah mengatakan aku mengasihi engkau, ia mengutus anaknya yang tunggal datang di tengah-tengah kita supaya kita diperdamaikan. 到上帝说我爱你的时候，他就差派他的独生子来到这个世界上，成为人的挽回祭。 Bapak Ibu, ketika kita mengatakan saling mengasihi, 当我们说彼此相爱的时候， banyak pengorbanan yang harus kita lakukan, 我们要做出许许多多的牺牲， termasuk pengorbanan perasaan, 包括我们要牺牲自己的感受， harga diri, 我们的这个人尊严， keangkuhan, 我们的骄傲， dan sebagainya. 并且其他的， Tanpa itu kita sulit untuk saling mengasihi. 没有这样我们就很难彼此相爱 Dan 了。 Allah sudah menyatakan kasihnya, 上帝自己已经彰显了他的爱， menghadirkan kasihnya, 将他的爱在我们中 mengutus 间， anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus datang di tengah-tengah kita. 差派他的独生子耶稣基督来到，亲临在我们中间， Sehingga kita boleh memperoleh hidup yang kekal. 好让我们能够得到永生。 Ini bagian yang pertama, yaitu kita belajar Allah adalah sumber kasih. 这是第一部分，我们学习上帝是爱的源头， Kasih berasal dari Allah 上帝是爱是从神而来 dan 的， Allah adalah kasih. 并且上帝自己就是爱， Sumber kasih itulah yang memampukan kita untuk saling mengasihi. 是这种的爱的源头，使我们能够彼此相爱的， Dan kita terus bergantung di dalam sumber kasih itu. 并且我们一直靠着这个爱的源头 Nah, di dalam bagian kalau kita baca ayat ke-7 dan 8 dikatakan, 在我们念第7、第8节， jika kita saling mengasihi, 如果我们彼此相爱， maka kita di dalam Dia 我们就住在他里面， dan Dia di dalam kita. 他住在我们里面， Dan kasih itu dinyatakan sempurna melalui kita. 那个爱就彰显完全的在我们中间。 Itu bagian yang pertama. 这就是第一部分。 Bagian yang kedua, 第二部分， yaitu mengenal Allah. 第二部分就是关于我们认识上帝。 Di dalam bagian itu mengatakan, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 在那一段说到，每一个人能够彼此相爱，他是从神而生，并且认识神。 Ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 第8节这样说：没有爱心的就不认识神，因为神就是爱。 Lalu di dalam ayat ke-16 dikatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. 神爱我们的心，我们也知道，也信神就是爱。 Dan setelah kita mengenal, kita percaya bahwa kasih Allah kepada kita dan kasih itu tinggal di dalam kita. 我们知道了以后，我们信，然后上帝的爱就住在我们里面了。 Bapak Ibu, kalau membicarakan mengenai knowing God atau mengenal Allah, 弟兄姐妹们，说到关于认识上帝， saya ingin mengambil satu poin mengenai pertumbuhan kasih, 我要注重一点，就是关于爱的成长， yaitu growing 就是 love. 我们能够将爱成长。 Bagaimana growing of love itu bisa hidup dan tumbuh di dalam kita. 我们怎样栽培那爱能够
活在我们里面，然后一直的成长呢？ Di dalam ayat 7, 8, dan 16 dikatakan bagaimana kita yang sudah menerima kasih Tuhan, kita mengenal Dia. 在第7、第8节，就是我们如果我们知道了上帝的爱，我们就认识上帝。 Dan kita sudah menerima kasih itu, kita mengenal Dia, kita harus menyatakan dan menghadirkan kasih itu di dalam hidup kita. 我们已经接受了爱，然后我们认识了上帝，我们就会从我们的生命发出来那段爱。 Bagaimana melalui knowing God atau mengenal Allah kita sungguh-sungguh bisa menyatakan, mengaplikasikan kasih itu. 我们怎样借着知道上帝、认识上帝，我们怎样应用爱在我们的表现上帝的爱呢？ Bapak Ibu, salah satu buku yang ditulis oleh J.I. Packer 有一本书被一个作者叫做 J.I. Packer 写的， yaitu judul bukunya Knowing God. 他的书名就是认识上帝。 Nah, di situ dia membahas mengenai orang yang tahu tentang Allah dan orang yang mengenal Allah. 他讨论关于有些人他是知道上帝，然后有些人他是认识上帝。 Orang yang tahu tentang Allah belum tentu percaya Allah. 一个知道上帝的人不等于他就信上帝， Namun orang yang mengenal Allah, dia sungguh percaya kepada Allah. 但是一个认识神的人，他真的信上帝。 Ia memberikan contoh mengenai knowing about God and knowing God. 他就给了例子，关于知道神跟这个认识神。 Jadi knowing about God, tahu tentang Allah. 知道神就是关于上帝的事，他知道。 Banyak ahli-ahli, orang-orang pintar yang bukan orang Kristen, mereka mempelajari Alkitab. 许许多多专家有知识的人，他们学习圣经。 Bahkan mereka bisa menghafal, menjelaskan Alkitab lebih dari kita yang orang Kristen KTP. 甚至他能够背诵圣经更了解圣经，比起我们假的基督徒。 Bahkan mereka bisa menjelaskan bukan hanya dengan bahasa Indonesia, Inggris saja. 甚至他们能够解释不单单用印尼文或者在英文 Ahli-ahli Alkitab yang bukan orang Kristen yang di Timur Tengah, mereka menggunakan bahasa aslinya. 中东的他们的专家，他们用这圣经的原文， Mereka bisa menguraikan isi Alkitab. 他们能够分析圣经的内容， Tapi mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. 但是他们不相信上帝的话。 Satu kelompok yang mengenai knowing God 一团人他们认识上帝， dengan segala keterbatasan, kekurangan kita mengenal firman Tuhan, 带着我们一切的缺点，我们的缺陷弱点，认识上帝， kita percaya kepada Dia. 我们相信上帝。 Nah, inilah yang membedakan knowing God dan know about God. 这就是分别知道神跟认识神。 Kita golongan yang mana? 我们是在哪一团人呢？ Kita golongan kita mungkin orang Kristen yang mengaku mengenal Allah atau mengetahui atau tahu tentang Allah. 我们是这个派是认识神或者知道神的一派呢？ Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Allah, kita harus saling mengasihi. 如果我们是真的认识神的话，我们要彼此相爱。 Kalau kita mengasihi Allah, Allah tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia. 如果我们爱上帝的话，上帝的爱住在我们里面，我们就是能够彼此相爱。 Sehingga kasih Allah itu sempurna di dalam kita atau melalui kita. 好让上帝的爱变成完全在我们里面，或者借助我们。 Nah, Bapak Ibu mengenai mengenal Allah mungkin tidak begitu jauh kita membahas mengenai hal mengenal Allah, tapi kita kaitkan dengan tema kita hari ini mengenai kasih. 可能我们不会很远的在讨论关于认识神因为我们的题目就是关于爱。 Kalau kita mengatakan aku sudah mengenal Allah, aku harus saling mengasihi karena Allah adalah sumber kasih dan aku sudah mendapatkan menikmati kasih di dalam Kristus. 如果我们承认我们是认识神，并且感受到他的爱，领受了他的爱，我们就能够借着耶稣基督的爱，我们能够彰显出来。 Namun realita di dalam kehidupan ini kita sulit 但是 untuk saling mengasihi. 在我们的现实生活里，我们很难觉得很辛苦去彼此相爱 Mengapa? 为什么？ Bapak Ibu, ada seorang anak yang dibesarkan di panti asuhan. 弟兄姊妹们，有一个孩子是在孤儿院长大的， Ia tidak mendapatkan kasih dari orang tuanya. 他不曾得到父母的爱，
Dan di panti asuhan lebih sial lagi dia. 然后更糟的，在这个孤儿院里， Dia tidak mendapatkan kasih daripada orang-orang di sekitar panti itu. 他周遭的人根本得不到什么爱。 Mungkin dia ditempatkan atau berada di panti yang kurang baik. 可能他是待在一个比较不好的孤儿 Sehingga di 院， dalam pertumbuhan hidupnya, kepribadiannya, karakternya sangat buruk. 好让他成长在一个非常不好的环境，所以他 Di 的性 keluarga 格 dia 性情 tidak 不好 mendapatkan kasih dari orang tuanya. 从父母得不到爱， Dia ditelantarkan di panti dan di panti anak dia tidak mendapatkan kasih daripada pengasuh dan teman-teman yang ada di dalam panti itu. 在这孤儿院，在他的这个周遭，他的朋友也不爱他， Lalu anak ini diadop oleh satu keluarga. 管理人也不爱他，然后他被领养， Dan ketiga orang tua adopsi ini melihat anak ini kok begini. 然后养父养母看见那个孩子为什么这样， Dan dia coba untuk mendidik, membimbing anak itu. 他们试图的去教育、去管教这个孩子， Dengan caranya 用自己的方法， dia frustasi. 然后他受到挫折， Lalu satu waktu dia bertanya kepada seorang konselor, 然后他就去问一个顾问， bagaimana saya mendidik anak ini, 我要怎样来教育孩子， mengajar anak ini 来教导这个孩子， dengan background demikian. 借助他这样的背景。 Lalu di dalam perbincangan itu dengan segala teori hal-hal yang disampaikan oleh konselor itu, 然后这个导师借助带领他， lalu di akhir itu konselor itu menanyakan kepada konselinya, 然后他就这个导师就问这个顾问就问他们， apakah engkau sudah sungguh-sungguh mengasihi anak ini dan menghadirkan kasih di dalam kehidupan anak ini? 是否你已经真正的爱这个孩子，然后让这个爱能够彰显出？ Sontak orang tua itu baru sadar, 然后突然间这父母就醒过来， saya menuntut anak ini begini dengan kualifikasi saya yang ideal. 我已经要求了这个孩子要这样要那样，借助我这种的爱的标准。 Namun kondisi dan backgroundnya begitu jelek. 但是他的背景、他的境况是非常的坏， Dia tidak mendapatkan dan merasakan kasih di dalam hidupnya. 根本他的生命里没有得到过爱过。 Dan saya menuntut dia untuk mempunyai kasih. 然后我要求他要有爱， Dan saya tidak membimbing dan mendidik dia dengan kasih. 我没有用爱去引导、去 Saya 教 tidak 导， menghadirkan kasih di dalam hidupnya. 根本没有爱彰显出在他生命里。 Bagaimana ia bisa mengasihi? 他怎样能够爱别人呢？ Wah, akhirnya orang tua yang mengadop ini sadar akan kesalahan dan kekurangan mereka. 然后这领养这个孩子的父母，他就意识到，他就觉悟。 Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， ketika kita berbicara mengenai growing of love, 当我们说到让爱成长， beberapa hal yang boleh kita pelajarin, 我们可以学习几件事， yaitu bagaimana kita boleh menghidupkan kasih, 我们能怎样活出爱， menumbuhkan kasih, 栽培爱， merawat kasih, 然后去保护爱， melatih kasih itu tetap ada. 然后训练那爱仍然的存在。 Nah, hal-hal inilah yang boleh mensupport, menolong supaya kasih itu terus hidup dan tumbuh di dalam hidupnya. 这些事就是能够维持我们的爱好，让它能够一直的被栽培成长， Termasuk di dalam hidup kita. 包括在我们的生命里。 Bapak Ibu, background kita berbeda-beda. 弟兄姐妹们，我们的背景是不同， Pengalaman hidup kita berbeda-beda. 我们的生活经历也不同。 Mungkin kita begitu banyak mengalami kepahitan di dalam hidup kita. 可能过去生命里我们感受到许许多多的苦， Luka yang begitu dalam di dalam hidup kita. 很深刻的伤痕在我们生命里， Kemarahan yang begitu dalam di dalam hidup kita. 然后很深的愤怒在我们的生命里。 Lalu tiba-tiba kita datang di gereja, kita diajar, diminta, dituntut untuk mengasihi. 然后我们来到教会，我们被要求人要我们彼此的相 Bagaimana 爱， mungkin 怎么可能做得到？ kalau hidup kita, backgroundnya, pengalaman kita yang begitu dalam, melukain kita begitu dalam di dalam hidup kita, rasa benci, rasa dendam, rasa iri, rasa takut dan sebagainya. 如果我们的背景，我们感受经历过许许多多的苦，许许多多的苦根砸在里面，然后我们怎样的拥有好的性格？因为我们充满的愤怒、嫉妒，然后悔恨、恼怒， Lalu kita diminta untuk saling mengasihi. 然后我们被要求要彼此相爱。 Ketika kita coba mengasihi orang lain, 当我们试图去爱别人的时候，
dan feedback orang itu negatif kepada kita, 然后他给我们的回灌是这个消极， perasaan marah, luka, benci yang masih ada ini tiba-tiba keluar begitu saja. 我们的愤怒、我们的恼恨呢，马上就爆出来， Sehingga kita tidak bisa saling mengasihi. 我们就不能做到彼此相爱了。 Nah Bapak Ibu, supaya kasih itu yang bersumber daripada Allah yang sudah diberikan kepada kita, yang sudah kita terima, dan kasih itu ada dalam kita. 那个爱我们已经从上帝接受了，然后我们感受过，然后藏在我们的心里。 Kita harus menghidupkan, merawat, menumbuhkan, dan melatih terus untuk bisa saling mengasihi. 我们要让他活着，我们要栽培，然后让他成长，我们要训练自己，一直的爱别人。 Sehingga sisi-sisi negatif di dalam hidup kita, kebencian, dendam, iri, perasaan takut yang berlebihan, pengalaman yang dilukai dan sebagainya itu pelan-pelan bisa di-cover dengan kasih yang tumbuh, yang hidup, yang berasal daripada Allah. 我们慢慢就将一切所有我们感受、经历过的一些苦恨、我们的恼恨、我们的嫉妒、我们的惧怕，慢慢的冲淡在我们的生命里，然后我们能够活出爱。 Bapak Ibu mudah nggak melakukannya? 弟兄姐妹们，是否容易彼此相爱？ Enggak, 不容易， tidak mudah. 不容易。 Tapi bisa nggak? 但是做不做到呢？ Bisa nggak? 能不能？ Bisa. 能够。 Bapak Ibu, ketika saya kuliah di STT, 当我念神学的时候， ada jurusan teologi dan psikologi. 有一系叫做这个心理跟这个哲学， Akhirnya saya memilih teologi. 我就选择了神学。 Nah, mereka yang masuk psikologi, 他们进入心理学的， mereka punya PR begitu banyak. 他们的作业非常的多。 Karena dosen mengatakan ketika engkau belum menjadi konselor, engkau harus membenahi dirimu sendiri. 因为我们的讲师说，如果你要成为一个好的导师，你要先整理自己， Supaya engkau bisa menjadi konselor yang baik. 好让你能够成为好的 Wah, 顾问。 mereka harus mengobrak-abrik kehidupan mereka. 他们要颠倒我们自己，他们自己的生命， Harus melatih bagaimana menyembuhkan luka mereka sendiri yang dalam. 他们需要学习怎样医好他们很深很深的伤痛。 Kemarahan dan kekecewaan di dalam hidup mereka. 愤怒和失望在他们的生命里。 Nah, setelah hal itu berjalan, baru mereka belajar hal-hal konseling dan menjadi konselor. 过了那段这个训练以后，他们才学习怎样成为导师。 Saya pikir mereka lebih luar biasa dari kami yang teologi ya. 我觉得他们更了不起，比起我们念神学的。 Ibaratnya kami main jumping begitu, langsung lompat jadi masuk teologi. 我们就好像跳过他们直接进入了这个神学， Belajar segala pelajaran teologi di sini. 学习关于所有的神学。 Tapi hati di sini masih mungkin benci, iri, marah, dendam itu belum beres-beres. 但是可能在里面一些恼恨、一些愤怒根本就没有除好。 Jadi tidak heran kalau hamba Tuhan yang baru lulus STT atau yang sudah lama di gereja, kalau belum beres ininya, itu jadi troublemaker di gereja. 所以不奇怪一些神的仆人，当他们刚刚出神学或者做了许久神的仆人，他们里面还没有处理好，所以有问题， Bukan menjadi gembala yang baik, 不是成为好的牧者， malah membuat masalah di dalam gereja, 但是是引起问题在教会， membuat pecah belah gereja, 使教会分裂， pro sana pro sini, 结党，然后有人 buat kubu sana kubu sini. 他们就分一些派， Rekan hamba Tuhan majelis yang tidak baik, yang tidak senang, yang tidak dia sukai, dia singkirkan begitu saja. 他不喜欢的同工或者这个长子，他就将他们踢开。 Kenapa? 为什么？ Hidupnya belum beres. 因为他的里面还没 Dia 有弄 bisa 好， berkhotbah dengan bagus. 他能好好的讲道。 Dia bisa kuliah dan nilainya semua bagus. 他能够读书，然后得到的全部是好的分数。 Lulus dengan cum laude IP 4. 他的分数是得到4分，然后是最高的优质的毕业。 Secara pengenalan akan Tuhan dia begitu luar biasa. 对，知道神他非凡， Namun hidup dan kasihnya itu jauh daripada pengenalan dia akan Tuhan. 但是他爱的生活远远的离开他认识神， Supaya kasih itu bisa tumbuh di dalam hidup kita, 好让爱能够成长在我们的生命里。 kita harus menghidupkan, 我们要活出来， merawat, 我们要栽培它， dan melatihnya. 并且训练。
Bapak Ibu, ketika saya mempersiapkan firman ini, 当我准备这段讲章的时候， saya teringat ada satu gambar, 我记得有一幅图画， yaitu mengenai orang mau menanam padi di padang gurun. 就是关于人要在沙漠里种这个稻 Nah, ini gambar orang yang menanam padi di padang gurun. 这就是人在这个沙漠里试着去种这个稻。 Tidak keluar ya. Nah, jadi yang atas itu padang gurun, yang bawah itu padinya. 在上面是沙漠，然后下面是稻。 Nah, ini yang mungkin agak sedikit frustasi dan gagal. 可能他们受着挫折感，然后会失败。 Namun ini sangat indah. 但是这是非常美的。 Kalau secara logika kita membayangkan atau mendengar kata padang gurun, 理性的话，如果我们听到沙漠的时候， pasti menyeramkan gitu kan. 我们会觉得很恐怖、 Panas, 很热 gersang, 非常的 tidak ada 干 air ，没有水， hawanya tidak baik, 然后天气不好， dan sebagainya. 还有其他 Kalau 的。 kita bicara dengan ahli pertanian, mau menanam padi di padang gurun, 如果我们说跟这个农业专家说我们要种稻草在这个沙漠， pasti dia bilang gila ini orang. 他肯定会说你神经病， Tidak ngerti ilmu pertanian, 根本不明白什么叫做农业学， mau coba-coba. 要试 Di tanah yang sedikit subur aja setengah mati. 在这个比较肥沃的田地还 Apalagi di 难， padang gurun. 更何况在沙漠里 Tapi Bapak Ibu ternyata ada dan berhasil. 但是原来有，然后他们成功了。 Nah, ketika saya mencoba mempersiapkan firman ini dengan foto-foto yang saya koleksi, yang pernah saya kumpulkan, saya coba menghubungkannya. 当我准备讲章的时候，然后我翻起一些我收藏的照片。 Ketika orang mau menanam padi di padang gurun pasti ada tujuannya, bukan? 当他们要种河道在这个沙漠里，当然有他 Mungkin 们 dia 的目的。 menemukan teknologi yang baru tanpa air atau kurang atau sedikit air dengan padi bisa tumbuh. 可能他们已经发现到一些的科技，他们可以用很少的水。 Mungkin daerah asalnya sudah tidak ada lagi tanah dan sebagainya, di padang gurun membutuhkan padi supaya tidak susah impor, dia coba menanam di situ dan sebagainya. 可能他们已经失去了这个来米的来源，然后他们试图的去在旷野 Dan 在 dia 旷 lakukan, 野 dia 种， berhasil. 然后他们能够成功。 Nah Bapak Ibu ketika dia mau lakukan itu kan berat, 当他们要这样做的时候，是否 susah kan, 很沉重很 tidak 难， masuk akal kan, 根本不合理 di 性， luar hukum normal kan. 就是在我们平 Tapi 常 bisa 的 nggak? 利率是不能， Bisa. 能不能？ Susah? Susah. 难不难是很难， Mudah? Tidak mudah. 容易不容易？ Ada hasil? Ada. 有收藏吗？有。 Nah kalau kita bicarakan tema kita mengenai saling mengasihi, 如果我们说到我们题目彼此相 untuk 爱， saling mengasihi mudah tidak? 要彼此相爱容不容易？ Tidak Bapak Ibu. 弟兄姐妹们不 Tapi 容易， bisa nggak? 但是做不到呢？ Bisa. 做得到。 Ada orang yang setengah gila mungkin seperti ini. 有一些人半疯半癫的这样， Dia lakukan dengan upaya yang luar biasa, 他用非常的努力去 dengan 做， usaha yang besar, 用很大的力量去做， dengan kerja keras, 他们拼命的去做， dan dia berhasil. 然后他们成功了。 Kalau dia cuma biasa-biasa saja, 如果他是普普通通的话， dia mungkin mengalami seperti ini, 他可能经历的是这样， gagal terus. 一直的失败。 Demikian kita. 我们也同样， Kalau kita bicara mau mengasihi orang lain, 如果我们试着爱别 kita 人， tidak mau belajar untuk mengasihi orang lain. 我们不愿意学习， Kita tidak mau bayar harga untuk mengasihi orang lain. 我们不愿意牺牲来爱 Kita 别 tidak 人， mau menurunkan ego kita untuk mengasihi 我 orang 们 lain. 不要降低我们的自尊来爱 Kita 别 tidak 人， mau berkorban untuk mengasihi orang lain. 我们不要牺牲为别人。 Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? 我们怎样能够做得到爱别人 Kita 呢？ hanya mengatakan aku mengasihi tapi tanpa tindakan yang konkret. 我们只能说我爱你，但是做不到实际的行动。 Ketika Allah mengatakan aku mengasihi akan dunia ini, 当上帝说我爱世上的人， Dia mengutus anaknya yang tunggal. 他就差派他的独生儿子。 Ketika Yesus datang di tengah-tengah dunia 当耶稣亲临到世上的时候， dan menggenapi misi Allah, 完全了上帝的旨意， dia harus disalib di atas kayu salib. 他需要被钉在石架上， Pengorbanan yang sejati 他是真正的牺牲， yang dinyatakan Kristus. 已经彰显在基督里。
sebagai pendamai bagi kita, 成为我们的挽回剂， supaya kita beroleh hidup yang kekal. 好让我们得造永生。 Bapak Ibu Saudara-saudari ini kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， selama bulan Januari kita terus membicarakan tema kasih di awal tahun ini. 整个1月成为我们开头这个源头的 Kita 题 masuk 目。 gereja yang baru, 我们进入新的教堂， jemaat belum banyak. 我们的会友还不多， Mungkin pengalaman lama kita di Mega Mall dengan gereja yang lama dan sebagainya, di antara kita ada luka dan sebagainya dan tidak bisa saling mengasihi. 可能在我们的经验，在过去的教会或者教堂，在每个摩我们不能 Mungkin 够 masih 做到彼此 ada 相爱， kelompok sana kelompok sini, 或者我们分门结党 perasaan tidak nyaman atau belum beres satu dengan yang lain 对彼此没有有一段不舒服的感受， dan dibawa di sini. 然后我们带进在这里， Dan nanti orang baru datang di tengah-tengah kita. 然后有新人进入我们中间， Mari kita sama-sama pikirkan masa depan gereja kita itu jadi apa. 我们要想象我们教会的将来要变成怎么样。 Biarlah melalui bulan Januari ini mengenai tema kasih, 借助这个源头的这个大题目爱， kita tidak usah menunjuk orang lain. 我们不需要指责别人， Kita mengkoreksi diri kita, 我们省察自己 kita，membenahi diri kita, 我们整理好自己， kita belajar untuk mengasihi orang lain, 我们学习爱他人， supaya kasih di sini sungguh nyata dan hadir. 好让这段爱真的明显的，并且 Jika 临 engkau 在我们中 mengasihi 间。 satu dengan yang lain, 如果我们彼此的相爱， Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya 主耶稣对他的门徒说 bahwa engkau adalah murid-muridku.：“ 你就是我的门徒了。 Jika kita di sini saling mengasihi satu dengan yang lain, ”如果我们在座的彼此相爱， kita adalah murid-murid Kristus yang sejati. 我们就是真正基督的门徒了。 Jika engkau saling mengasihi satu dengan yang lain, 如果你彼此的相爱， engkau tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam engkau. 你就住在基督里面，基督也住在你里面。 Biarlah firman yang sudah disampaikan pada hari ini 但愿神的话今天已经诉说的， tidak hanya berhenti di sini, 不单单停止在我们里面， turun sampai di sini. 然后下载到这里， Langkah terakhir diaplikasikan. 最后的步骤我们施行出来。 Diaplikasikan gagal dicoba lagi. 我们应用失败，我们再试， Gagal coba lagi. 失败了再试， Gagal coba lagi. 失败又再试。 Dan sumber kasih itu akan memampukan kita satu hari 神的源头就会帮我们能够在一天 mengasihi orang yang tidak kita kasihi. 来爱那不可爱的人。 Dan biarlah kasih Kristus sempurna melalui kita. 但愿基督的爱能够完全在我们里面。 Maukah kita belajar untuk saling mengasihi? 是否我们愿意来学习彼此相爱呢？ Mau kita belajar untuk saling mengasihi? 要不要我们学习彼此相爱？ Biar Tuhan memampukan kita. 但愿上帝使我们做得到。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Terima kasih Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. 主啊，感谢你借着你的话，在今天早上， Satu tema yang sering kali kami dengar 我们常常听到的题目 mengenai kasih. 是关于爱， Namun seringkali di dalam kehidupan kami Tuhan, 但是常常在我们的生命里， kami sulit untuk mengaplikasikannya. 我们很难表现出来。 Mungkin sebagian kami boleh berhasil. 可能有一部分人能够成功， Namun kami rindu ya Tuhan, 但是我们渴慕主， karena Engkau adalah sumber kasih 因为你是爱的源头， dan Engkau memberikan kasih itu kepada kami. 你也将这爱赐给我们了， Dan Engkau terus menumbuhkan kasih itu di dalam hidup kami. 你也一直栽培爱在我们里 Dan Engkau 面， memberikan perintah kepada kami untuk saling mengasihi. 你也赐给我们命令要彼此相爱， Sehingga dunia boleh melihat kasih di antara kami. 好让世界能够看得见爱在我们中 Dan 间， Tuhan dipermuliakan. 神的名被荣耀。 Tolong kami yang ada pada saat ini Tuhan, 主啊，请你帮助我们在座的， supaya kami belajar untuk menumbuhkan, 好让我们能够学习的 untuk 栽培， menghidupkan, 活出来， untuk merawat, 来保养， untuk melatih 来训练。 kasih yang telah Tuhan berikan kepada kami. 上帝已经赐给我们的爱， Sehingga pada waktu-waktu yang akan datang ya Tuhan, 好让在将来的日子里， kasih yang berlimpah di dalam hidup kami, 那充充满满的爱， boleh kami limpahkan di dalam kehidupan kami. 我们能够将它彰显出来，借着我们的生命， Dan orang-orang di sekitar kami, masyarakat di sekitar kami boleh merasakan kasih Kristus. 我们的周围、我们的社会能够感受到基督的爱。 Dan pada akhirnya kasih Tuhan sempurna melalui kami. 到最后，上帝的爱借着我们完 Terima 全 kasih 了。 Engkau mendengar doa kami ya Tuhan. 感谢主垂听我们的祷告， Kami panjatkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 我们唯有奉靠主耶稣基督的圣名，我们祷告， Kami berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。